yang baru sampai ataupun yang ada di bagian luar. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, pengurusi surau Ar-Raihan, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita dapat berhimpun, walaupun kita telah merasai satu musim hujan, tetapi kita dapat menapak kaki kita menuju ke rumah Allah. Maka itu satu petanda bahawa kita termasuk dalam golongan yang baik, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bincang adalah pada hari ini berkenaan dengan kemunduran umat ini dan juga penyelesaiannya. Sebelum kita tengok apa yang berlaku mutaakhir ini dengan jawapannya, kita tengok dunia umat Islam mutaakhir ini berada di banyak persimpangan sehingga kita terbeban dengan bebanan yang amat luar biasa. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita tengok sama ada berbentuk individu, keluarga, kaum kerabat, kampung, taman, masyarakat, negeri, seterusnya negara, kita akan tengok banyak masalah-masalah yang ditimbung atas umat Islam ini, sehingga akhirnya nak cari seorang yang benar-benar okey cukup payah. Inilah yang berlaku. Sebagai contoh, hampir kebanyakan keluarga yang besar, yang tua ada hutang. Sikit sahaja yang tak ada hutang. Kadang-kadang hutang tu terbeban sehingga akhirnya tak mampu nak bayar, dan akhirnya terpaksa menagih simpati. Dalam keadaan ketika itu tidak lagi merdeka dalam menguruskan harta sendiri, dek kerana hutang dan beban hutang yang begitu banyak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam AKPK, satu hal berkenaan dengan cara penyelesaian hutang yang ditubuhkan di bawah Bank Negara. Tuan-tuan akan tengok angka kedatangan mereka teramat banyak, dan ada yang letih, ada yang lolai, ada yang sampai kepada tahap tidak stabil kehidupan, dek kerana hutang seperti itulah. Ini masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kita tengok betapa jati diri umat Islam, terutamanya dalam acara ibadat.
mereka tak mampu untuk meneruskan ibadat dengan seterbaik mungkin. Ramai yang tak sembahyang, ramai yang sembahyang lebih kurang, ramai yang sembahyang di rumah, ramai yang sembahyang tak cukup waktu, ramai yang sembahyang hanyalah pada masa tertentu. Semuanya ini berlaku dalam masyarakat dan banyak sangat kita dengar, dan sebenarnya ini menunjukkan kepada kita betapa kita sakit dalam melaksanakan ibadat. Sebagai contoh, di taman kita ada 14,000 orang, tapi yang datang masjid 10% pun tak sampai. Maka di situ kita fahamlah duduk perkara sebenar. Dengan kita meraihkan yang sakit, yang uzur, yang letih, tetapi takkanlah 10% pun tak boleh. Maka itulah gambaran yang kita hadapi dalam bab pelaksanaan ibadat. Ambil contoh masalah zakat dan juga infak. Kalaulah umat Islam di Malaysia menyelesaikan semua tanggungjawab zakat dan infaknya, cukup dengan apa yang berlaku itu boleh menyelesaikan kefakiran dan kemiskinan umat. Tapi malangnya, kalau bayar berapa peratus sahaja yang membayar zakat harta masing-masing dalam bentuk kecukupan yang sebenarnya, maka di situ kita tengok kita juga dalam keadaan pala. Kita tengok kadar kemiskinan ummah begitu banyak. Kerana miskin ini boleh membawa kepada kekufuran. Kadal fakru an yakuna kufra. Hampir-hampirlah kefakiran menjerumus kepada kekafiran, kufur. Kenapa? Kerana ketika itu dia tak kira dah. Yang penting melangsungkan hidup, mencari sesuap nasi untuk meneruskan sisa-sisa hidup dengan selesa. Dia tak takut, dia tak bimbang, yang pentingnya dia dapat. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Dan kalau ini berlaku, maka malang dalam masyarakat. Kita tengok seterusnya apa yang berlaku dalam masyarakat umat Islam sekarang ini ialah hubungan kekeluargaan begitu rapuh. Kadar indeks perceraian begitu banyak yang menggerungkan. Berapa tahun dulu, belas tahun dulu ataupun 10 tahun dulu, didapati rakyat Malaysia yang bercerai lebih kurang dalam 15 minit satu pasangan. Kalau kita tengok mutaakhir, maka dia akan jadi mengecil lagi. Dia akan jadi 9 minit, 10 minit, 11 minit, 12 minit. Maknanya ramai. Maknanya pembinaan institusi kekeluargaan begitu rapuh, begitu lemah. Kita tengok pula apa yang berlaku. Anak-anak yang masuk ke pusat serenti, yang masuk ke pemulihan, yang masuk ke penjara begitu ramai. Makin lama makin ramai kerana jati diri lemah. Maknanya di situ betapa parahnya apa yang berlaku. Dan ketika itulah macam mana kita nak selesaikan isu macam ni. Tuan-tuan, orang masuk universiti, dia ada dia punya peraturan dia. Dia ada tahap tarikh pengambilannya. Tapi orang masuk penjara tak ada, tuan-tuan. Setiap hari ada, setiap minggu ada, setiap bulan ada, tanpa ada semester-semesternya. Ini nak gambarkan bila ini banyak, maknanya ada yang tak berapa kena dalam kehidupan kita. Kita tengok masalah jenayah, pembunuhan, kecurian dan sebagainya meningkat. Maka bila kita tengok macam itu, kenapa ini berlaku? Maka di situ juga adanya masalah. Kita tengok penguasaan ekonomi umat Islam dari segi peratusannya adalah amat-amat sedikit. Kemampuan untuk bersaing bersama di persada
bukan antarabangsa, tapi dalam negara juga lemah. Kita tengok umat Islam, mana-mana orang muda gaji dia 5,000 sebulan, hutang tak ada sebuah kereta, tak ada hutang dah, dia tu hebat benar dah. Hebat benar bagi orang Melayu kita, orang Islam kita yang gajinya 5,000 sebulan, tanpa tanggungan yang lain. Itu sebagai permulaan. Tuan-tuan bayangkan orang lain, bangsa lain, kita tengok per kapita pendapatan mereka jauh lebih ke depan. Jadi di situ kita akan rasa lemah, letih, longlai dan sebagainya. Begitulah seterusnya luka-luka umat Islam. Kita banding pula di dunia, kita tengok Syria hancur, kita tengok di Iraq hancur, kita tengok di Yaman hampir rana, kita tengok di Mesir tidak stabil, kita tengok di Tunisia masih lagi dalam keadaan tidak baik, kita tengok di Libya sama juga. Itu sahaja mewakili ratusan juta ummah. Tapi apakah daya, inilah kelemahan umat Islam. Kalau kita cerita kisah apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Kashmir, apa yang berlaku di Afghanistan, apa yang berlaku di Somalia, apa yang berlaku di setengah negara yang sedang bergolak, kita akan merasa sedih yang amat sangat. Semuanya itu menyebabkan umat Islam tak mungkin menapak ke depan. Tuan-tuan, kita tengok orang lapar, apakah perlu kita bagi pada mereka iPad? Jawab dia tidak. Mereka tak perlu iPad, mereka perlu sebuku roti untuk mengenyangkan perutnya, mengalasi perutnya. Jadi tak perlu kita nak bincang TV yang besar, LCD, LED. Kita tak perlu nak bincang isu-isu yang lain. Tapi inilah yang berlaku. Kita tengok dari segi yang lebih besar, ialah dari segi pembelajaran. Macam mana umat Islam kita dapati pembelajaran begitu terhad dan terbatas. Dan kerana kemampuan, terpaksa membayar yuran yang mahal, terpaksa pergi ke luar negara, mempunyai kos yang tinggi, mengambil bidang yang mana sukar dan payah, tambahan tak kecukupan alatan kemampuan, maka bidang-bidang yang terkenal dengan kritikal, umat Islam tak mampu menceburinya. Kalau dapat pun dia tak boleh untuk kerja di tempat kita, dia terpaksa cari kerja di negara yang maju, yang moden, yang terkenal dengan terkehadapannya. Jadi ini juga akan terbantu. Makanya apa yang berlaku tempat kita, ramai orang yang tak belajar daripada orang belajar. Ramai orang tak dapat masuk universiti daripada dapat masuk universiti. Ramai yang dapat second class lower daripada yang upper, yang tinggi-tinggi. Jadi nak kata ke depan sangat pun tak, belakang pun bukanlah sangat, tapi itulah realitinya. Ini semua menyebabkan kita tak boleh nak ke depan. Kita tak boleh nak ke depan. Tambahan pula, kita tengok yang lebih besar, cara olahan pemikiran kita. Kalau kita tengok apa akan membuahkan natijah. Contoh, anak muda, apa yang dia fikir? Anak muda kita, apa yang dia fikir? Dia akan fikir kalau dia dapat tamat belajar, dia dapat kerja yang baik, dia dapat gaji yang baik, dia dapat cari bini, isteri yang cantik, yang comel, yang kaya daripada anak orang kaya. Dia angan-angankan macam itu. Kemudian dapatlah bina sebuah kehidupan, kemudian menikah, beranak, kemudian dapatlah sebuah rumah, kemudian dapatlah kembangkan. Begitu pemikirannya, dalam keadaan
hanya dilingkungi dia, isteri dia, anak dia. Dan nak memajukan anak dia, nak suruh berjaya, kalau pergi ke hospital dapat first class ataupun ada klinik, panel dan sebagainya. Setakat tu je tuan-tuan. Jadi ufuk minda pemikiran itu bagaimana nak membangun masyarakat, macam mana nak menjadikan masyarakat begitu maju. Kadang-kadang tak sempat. Maka buatlah seperti batuk di tangga, meluku di tepi gantang, yang tak mampu untuk menjadikan begitu hebat. Maka inilah yang masalah. Kita telah terstuck dengan pemikiran yang kaku, yang tak tahu macam mana nak bertindak dalam sebuah kehidupan yang terbaik mungkin. Ini masalah. Tambahan pula, dalam kehidupan kita, kita juga kadang-kadang dengar dari sabang hari cerita berkenaan dengan riswah yang begitu banyak, yang kadang-kadang kita gerung menginsafkan kita. Dibimbangi koko kita juga tersilap dan tersalah langkah, yang akhirnya dia boleh merasakkan dan meruntuhkan sebuah negara, sebuah syarikat, empayar keuangan, dek kerana rasuah dan sebagainya. Ini semua masalah-masalah yang kita hadapi. Dan lebih besar daripada itu ialah terkadang-kadang tuan-tuan, kita terlupa untuk menjaga hati kita, jiwa kita, menyebabkan hati kita ini tidak dijaga, tidak dibersihkan, maka sifat dendam kesumat, sifat hasad dengki, sifat tamak halaba, sifat tidak ikhlas, sifat hanya selfish semata-mata, sifat takabur, begitu mengakari hati dan kehidupan kita. Maka jadilah kita dalam keadaan tidak mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita dan tak mampu untuk mujahadatun nafs, maka jadilah kita dalam keadaan terawang-awang. Dan ini bahaya tuan-tuan. Semuanya tak kena. Dan ini masalah-masalah yang kita hadapi. Maka bila keadaan macam ini, kita nampak banyak kelesuan. Seorang ulama Islam terkemuka, Syekh Abdul Qadir Audah, telah mengkaryakan satu karya yang cukup baik. Al-Islam baina ajzi ulama'i wa jahli abna'i. Islam berada di antara dua persimpangan. Pertama, kelemahan para ulamanya. Kedua, kejahilan anak bangsanya. Bergabung lemah dengan jahil, satu ramuan untuk menatijahkan kemunduran. Seorang ulama Islam terkemuka yang dianggap sebagai mufakir Islami yang masyhur, Syekh Amir Syakib Arsalan, telah mengkaryakan satu karya yang cukup baik bertajuk Limaza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu mundur sedangkan mereka yang bukan Islam begitu maju ke depan? Maka dia telah mengemukakan dua sebab utama. Faktor pertama, umat Islam telah dilanda penyakit yang disebut sebagai maradus syahwat. Maksud maradus syahwat, penyakit berkenaan mengikut hawa nafsu ataupun syahwat. Yang kedua, lebih parah lagi, ialah manusia ditimpa penyakit maradus syubuhat. Maradus syubuhat ni banyak sangat konflik akalan pemikiran yang menyebabkan mereka merasa syubhat. Tuan-tuan, sebagai contoh, apabila saya katakan orang Jepun bekerja, tuan-tuan, tertasawur, tergambar dalam kepala otak kita, dalam pemikiran kita, dengan rajinnya, dengan semangatnya, dengan bersungguhnya, ni orang Jepun kerja. Tetapi kalau kita kata orang Melayu kerja, tuan-tuan akan nampak pukul 8
Saudara je. Lepas minum orang ajak, okey, mari. Jadi ini gambaran yang berlaku. Dan cerita macam gandum yang bertang-tang itu sekapa. Kapal pula bukan kapal kecil, kapal besar. Maka orang Mesir gagah yang jadi kuli ni, yang jadi pekerja-pekerja ni, ummal ni, pikul. Berguni-guni itu dengan jumlah yang ramai, pikul bawa masuk dalam syahinah, trailer. Pikul daripada kapal, dek kapal tu pergi ke kerana terlalu banyak, maka dia ambil masa hampir 3 bulan. Sekapar 3 bulan. Kerana masa yang begitu lama menyebabkan sepertiga daripada gandum tersebut kena buang ke laut. Tumbuh dah, dah dimakan dah pula. Jadi masam lah, jadi berkarak lah, jadi apa ni kita kata, banyak perkara macam tu. Jadi bila keadaan macam ini, kita tengok 2/3 sahaja boleh guna. Ini yang berlaku. Orang Mesir ni besar, tuan-tuan, kakak, kuat. Kapal yang sama, bahkan lebih besar daripada itu, berlabuh di salah satu pelabuhan di Jepun. Jepun ni jenis tubuh macam Melayu juga lah, tak besar mana. Tuan-tuan, orang Jepun mengambil masa untuk isu ni 3 hari. Dan 3 hari tu pula boleh basuh pula kapal. Orang tak basuh dah, karak gitu. Boleh basuh pula kapal. Sebab dia guna high tech, dan dia guna dalam bentuk sistem, dia guna dalam bentuk kemodenan, dan dia orang yang begitu iltizam dengan peraturan. Hak ni 3 bulan, sepertiga rosak. Hak ni 3 hari, semua boleh sampai. Boleh disbah, boleh dioperasikan, boleh dihantar kepada, boleh di loading kepada mereka yang berhak dengan tepat, cepat dan pantas. Tengok, 2 keadaan yang berlainan. Kenapa ini berlaku? Ini yang jadi masalah kita, tuan-tuan. Jadi bila saya telah sebut masalah-masalah seperti ini, inilah yang berlaku. Kecamuk seperti ini menyebabkan kita ni tak tahu apa punya. Kadang-kadang kita tengok kerajaan bentang bajet, tiap tahun ada bajet. Kita menjadi pengulas yang terbaik di kedai kopi ke, balik-balik surah ke, malam makan roti canai ke, boleh bincang. Tapi kita sendiri terlupa dalam bajet kita. Sebagai ketua keluarga, macam mana bajet tahunan kita? Macam mana punca dapatan kita? Macam mana perbelanjaan kita? Macam mana pengurusan untuk mereducekan hutang-hutang kita? Sebagai contoh. Dan itu jadilah keadaan kita seperti itu dan tak selesai. Walaupun kita nampak giam cakap, tapi itulah yang berlaku. Ini gambaran yang saya sengaja nak sebut, senario yang berlaku dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita tak bincang banyak lagi. Kecelaruan pemikiran, kecelaruan jantina,
masalah yang berlaku berkenaan dengan homeless, masalah yang tak ada rumah, masalah berkenaan dengan tak ada kerja. Jadi semuanya ini terstak dan terbuntu. Dan saya selalu sebut, saya katakan, kadang-kadang kita tuding jari paling senang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita menggunakan konsep yang tidak berapa tepat. Jadi bila menggunakan konsep yang tak berapa tepat, menyebabkan kita tak berapa berjaya. Inilah yang kita nak bincang pada malam ni, selepas saya sebut pelbagai bentuk permasalahan secara umum tanpa boleh menyebut dengan panjang lagi masalah-masalah tersebut yang dilambakkan atas kita. Jadi macam mana penyelesaiannya? Ini yang kita nak dengar, yang kita nak bincang pada malam ni selepas kita tengok masalah-masalah tersebut. Pertama sekali, tuan-tuan, penyelesaiannya ialah kita cuba tengok balik apa yang berlaku itu. Kita telah terwujud pada kita 8 perkara. Apa yang saya sebut masalah-masalah yang kita tengok tadi tu, bermula dengan hutangnya, bermula dengan kemiskinan dan sebagainya, siapalah apa yang kita bincang tadi tu, saya simpulkan kepada 8 perkara. Jadi 8 perkara ni menjadi punca utama, menyebabkan kita jadi lemah, kita jadi letih, kita jadi lesu, kita jadi tak mampu, tidak berdaya saing pun tak bersaing balah mana, macam-macam. 8 perkara itu, yang pertama, kita dilanda dengan duka cita, kemurungan. Kita dilanda dengan kemalasan. Kita dilanda dengan kelemahan. Kita dilanda dengan kebakhilan. Kita dilanda dengan penakut, sifat ketakutan yang melampau. Kita dilanda dengan hutang yang melampau. Kita dilanda dengan penguasaan orang terhadap kita. Ni semua daripada hati. Bila berlaku perkara macam ni, jawab dia kita tak ke mana dah. Makanya kena selesai dulu yang ni. Satu hari seorang sahabat Nabi masuk masjid pada waktu yang orang tak semayang tapi duduk dalam masjid. Kita kalau ada masalah kena pergi masjid, tuan-tuan. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu berada di sini? Maka orang ini sejujurnya menjawab, irtakabatni duyun ya Rasulullah. Saya dikalahkan oleh hutang ya Rasulullah. Hutang menunggang saya. Jadi saya ni pikul beban hutang tak lepas. Maka Nabi kata, kamu nak tak aku ajar kepada kamu sesuatu, sebuah doa, kamu langsai hutang. Lalu Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang 8 perkara tadi kita minta berlindung. Itu kesimpulan hadis. Soalannya, hadis ni hadis sahih. Soalannya, kenapa Nabi tak kata hutang anda berapa? Dia kata 400 dinar, 500 dirham. Nabi kata pergi ke Baitul Mal aku bayar. Nabi tak kata macam tu. Kalau Nabi kata macam tu, besok dalam masjid bukan seorang, 15 orang. Kalau Nabi kata macam itu, orang ni dia akan ambil peluang, tak apa aku hutang pun, nanti Rasulullah bayar. Jadi sikap bergantung kepada orang akan jadi lemah dan dia akan menjadi macam tu. Sebaliknya, Nabi ajar doa. Doa ni sebenarnya bukan kena lain, kerana nak membentuk keyakinan dan motivasi diri dulu. Benar sandaran dan tawakul tu kepada Tuhan baru betul. Dan dia benar dulu perkara-perkara reba-reba yang ada dalam kehidupan ni
yang menjadi ranjau dan duri ini perlu dibersihkan dahulu. Barulah datang kesuburan, kehebatan. Masa tu barulah dia hebat. Pertama, Nabi minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku minta berlindung daripada Engkau, ya Allah, dengan Engkau daripada perasaan ham, duka cita, hazan, duka cita. Ham ni kata ulama stres yang telah terdahulu. Hazan ni stres yang akan datang. Stres terdahulu ni macam mana? Kita dah fikir, kenapalah aku ni buat begini, rugi aku, silap aku, duk sedih. Hak akan datang ni berat dah. Apa akan berlaku pada aku begini. Dua perkara ni adalah ubat yang paling mujarab yang menjahannamkan hidup kita. Kita akan stres melampau, kita tak ketahuan, kita akan jadi lemah. Kemurungan begitu banyak berlaku dalam situasi kehidupan manusia, sebab mereka melayang berkenaan dengan tahzan. Sedangkan Quran kata ataupun Nabi ajar dengan kalimah la tahzan, tapi kita layang. Maka jadilah kita terperangkap dan kita sentiasa duka cita. Kita sentiasa mikir dan kita tak temu satu penyelesaian masalah ni. Jadi kita terstuck dan kita tak selesai masalah. Dan ini bahaya, tuan-tuan. Ini bahaya. Daniel Carnegie, sebagaimana yang disebut oleh mufakkir Islami Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jaddid Hayataka, telah menyebut bagaimana seorang falsafah barat, filsuf, ahli falsafah barat dulu, dia kata dia Amerika. Masa Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1930-an sampai 1940-an, hampir 10 tahun, tentera Amerika yang mati dalam peperangan, kena tembak, kena bom, kena serangan hendak, kena gerakan sama, macam-macam, sekitar hampir 300,000 orang. Jumlah hampir 10 tahun tu 300,000 orang, banyak mati. Tapi yang menakjubkan ialah rakyat Amerika yang duduk di Amerika pada masa yang sama, fasa yang sama juga, waktu yang sama, 10 tahun itu juga lebih kurang, yang mati kerana stres, yang mati kerana duka cita, kerana kemurungan. Time 10. Tengok ni yang bagi depan saya ni, nampak muka sedih, tukang ceramah pun sama. Tengok, mana ada senyum-senyum. Getok suruh senyum baru boleh senyum sikit, tapi itu pun berhenti cepat. Nak kata macam mana? Duka cita kita tak sedar. Kita duka cita banyak duit. Tuan-tuan fikir dah, kadang-kadang kita ni dalam poket kita ada tak 300 riyal, 200 riyal, tapi masalah anak kita mari ke masjid, mari surah, berlari sana, berlari sini. Kita panggil, mak mari sini betul. Umur dia baru 6 tahun setengah ataupun 8 tahun. Mari. Hang ni nampak duduk girang sangat ni, dalam poket ada berapa? Ya tu tak ada sesen wah. Tak ada apa-apa. Yang relax berada ni masalah. Kita pula nak marah dia, biar dia pula kena duka cita juga. Kan susah. Patutnya kita suka. Kita dalam hidup kita tak sedar, tuan-tuan, banyak sangat letih. Duka cita demi duka cita, demi sedih gini-gini. Kesian, tuan-tuan. Cukuplah, hidup pun tak lama dah. Duk main duka cita je. Semua upset.
Baru ni ingat ke Hillary menang, Donald Trump pula menang. Tak ada pasal-pasal duka cita. Hebat hang, siapa duka cita hak menung. Tak, saya nak ceritakan bahawa itu yang berlaku. Kadang-kadang jarak tak kena. Kawan kita kaya, senang dapat benda, kita pun sedih. Apa benda pula kau ni? Hati tu tak berapa nak baik. Hati tu tak berapa nak baik. Dia tak berapa nak tu. Susah hati. Orang senang dia susah hati, orang susah dia susah hati. Dia tengok orang tu fakir sangat, susah hati dia. Buat apa? Aku memang takut dia dapat zakat. La ilaha illallah. Dan lagi pusing. Ini masalah penyakit jiwa. Duka cita. Masuk dah waktu berhenti ke terus lagi? Terus. Sampai berapa jam? 3 jam lagi. Saya cara suka tu saya tahu. Jangan lama ustaz. InsyaAllah. Jadi saya pun tak akan lama. Cuma saya minta izin saya ambil sampai 15 minit lagi. Boleh? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ni duka cita, sedih, ham. Ham ni satu perkara yang bahaya. Sebab itu awal-awal lagi Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kena baca doa ni tuan-tuan. Bahaya kita. Kemudian wa'udzubika min al-ajzi wal kasal. Aku minta berlindung dengan kau daripada lemah dan juga malas. Lemah tuan-tuan bahaya. Lemah pemikiran, lemah ekonomi, lemah politik, lemah tubuh badan, lemah pelajaran. Bila sebut lemah ni tak ada hak baik. Lemah. Orang lemah ni macam mana tuan-tuan? Kaku. Dia tak mampu. Bila tak mampu, maknanya ada batasan. Kita lemah. Begitu juga malas. Malas ni satu penyakit yang bahaya, yang kadang-kadang kita tak sangka dia melanda. Tuan-tuan bayangkan, malas kita. Kalau kita terangkan, kita akan rasa sedih yang amat sangat. Sebab kita malas. Orang yang baik Allah bagi masa 24 jam. Orang yang jahat pun Allah bagi masa 24 jam. Semua 24 jam. Tapi dalam 24 jam itu, orang yang hebat dia akan menghasilkan pahala yang banyak. Orang yang malang dia menghasilkan dosa yang banyak, pahala sikit pun tak ada. Tengok, malas. Dia akan membuat satu jenayah yang besar, namanya pembaziran masa. Dia tak tahu macam mana nak menyusung atur masa. Kita amat suka kita diprogramkan. Orang yang hebat bukan orang yang diprogramkan, tapi dia memprogramkan masa dia. Kadang-kadang produktiviti yang kita hasilkan tidak ada tuan-tuan. Kesian. Kita letih. Cina ni bukan Cina sini. Cina maksud saya negara China. Sekarang bila ramai orang, mereka buat satu perkara yang luar biasa. Ni dalam bab aspek perniagaan sebagai contoh. Kita bab niaga ni, kadang-kadang kita beli barang direct selling ke, ataupun kita beli post. Dia kata seminggu lagi siapa, 2 minggu lagi siapa. Kalau tak siapa yang mula, jangan tu. Okey, kita pun duk tunggu. Itu dulu. Betapa modernnya sikit, maka ditempuhkan seminggu. Betapa modernnya sedikit lagi, adanya dalam bentuk yang kita panggil sebagai
tempuh laju. Tuan-tuan, kadang-kadang kerana persaingan hebat di sana, sebut saja order barang leletu kat siapa. Dia akan ada branchnya, dia akan ada kakinya, dia akan ada penyampainya. Dia tak akan mengambil masa 3 minggu, 2 minggu, seminggu. Itu too late. Rugi. Dia nak pantas. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat satu restoran, kalau kita buat satu restoran yang paling maju, restoran apa? Restoran yang paling maju apabila terangkum padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, makanan tu sedap. Syarat yang kedua, makanan tu cepat. Syarat yang ketiga, tempat yang dia buat tu bersih. Syarat yang keempat, dia ada mesra pelanggan. Isu mahal tak timbul. Mahal pun kalau cepat, kalau sedap, kalau pantas, kalau bersih, kalau sedap, orang tak kira, tuan-tuan. Orang tak kira. Tengok. Sebab itu KFC laku, McDonald laku, hotdog laku, apa benda lagi, Pizza Hut laku. Sebab dia, orang mari kedai kita, tengah mari tengok tikus munduk lalu kot kaki, akak dulu kaki, kan susah. Dengan kotornya, dengan lalaknya, dengan ninya. Jadi tak. Kadang-kadang bila order tu nak makan, kawan ni kata benda tak payah sangat, nasi goreng. Makan nasi goreng, kawan ni panggil, mak mari sini, hang masak nasi goreng ke hang tanam padi? Dia tanya lah Allah. Sebab lama doa tunggu, lama. Sedangkan mereka ni boleh buat dengan serve cepat. Cepat orang suka. Orang malas dah nak tunggu, letih sama sekarang. Semua orang nak cepat-cepat, mati pun nak cepat. Nak cepat-cepat, malas tunggu lama-lama, letih Syekh. Siapa dia suka duduk tunggu lama-lama? Tak ada orang suka. Tengok. Tapi kita masih duduk takut lama lagi. Kita masih duduk takut lama lagi. Jadi macam mana kita nak tu? Keduanya, masalah malah ni tuan-tuan, bahaya. Anak kita tamat belajar, tamatlah BA ke apa ke. Bila anak kita tamat, anak kita cari kerja. 4 bulan setengah tak temu lagi kerja. Allah Ustaz, 4 bulan muda, baru sangat. Orang lain 4 tahun tak temu cari kerja. Dan saya selalu sebut, hatta kepada sahabat-sahabat saya di universiti, pensyarah-pensyarah, saya kata sudah sampai masanya budak-budak, pelajar-pelajar yang nak graduate, budak-budak ni dia kena diberi satu kefahaman yang betul. Kefahaman cari kerja tak betul. Sebab bila kita cari kerja, cari ni kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Kita hilang pen kita. Orang cari, temu ke tak temu, kadang-kadang temu, kadang-kadang tak temu. Mereka cari. Jadi sebenarnya mereka bukan cari kerja, tapi mereka mencipta kerja. Itu sebenar konsepnya.
Contoh tuan-tuan, orang tanya Bill Gates. Soalan tu tak logik, tapi bukan mustahil. Orang tanya Bill Gates, orang yang terkaya di muka bumi secara resmi lah. Kalau tak resmi, wallahualam. Orang kata kat dia, Cik Bill, ini satu soalan yang di luar jangkaan. Soalan dia apa? Kalau Cik Bill miskin, Cik Bill ada hanya $100, nak buat apa? Sedangkan dia berbilion dolar, terkaya. Ni mikir orang cerdik, orang kaya ni. Dia kata apa? Dia kata, saya akan beli ayam, saya akan ternak ayam. Kenapa? Sebahagian orang di Afrika, hamba bantu dia, hanya modalnya sikit, beli ayam, dia boleh hidup. Dia boleh hidup. Ayam yang dibaku sampahkan, kemana pergi buat? Tapi ayat tak payah banyak sangat. Lainlah kalau kita bela 400,000 ekor tu memang dah. Ni hak 4 ekor, 3 ekor, 2 ekor ni. Ini cara. Risiko tak banyak, yang ni tak banyak, ni akhirnya boleh hidup. Kadang-kadang kita tak fikir macam tu. Banyak orang belajar di universiti bidangnya, bila masuk pasaran kerja bidang lain. Percaya tak? Ada ustaz di mana dekat dengan kat rumah saya tu, dengkil ke ataupun sepang gitulah, usahawan berjaya. Bela lembu, macam-macam lembu saya, hak 10,000, hak 15,000, hak 20,000 lembu, hak kecil, hak besar, ada semua. Berjaya. Tengok. Daripada situ saya faham. Tengok. Jadi kita ni kena fikir macam tu. Nak fikir, nak berebut, pakat berebut, suruh Tok Imam baca doa biar dapat kerja. Letih kita. Kadang-kadang bila kita tengok cara macam tu, kita dapat jauh lebih hebat lagi. Dan kita kena fikir dalam bentuk positif. Dalam suasana kejumudan pekerjaan, kita boleh cipta kerja. Senang. Saya kalau orang tanya, kalau kerja tak ada, apa benda nak buat? Nombor satu sekali, saya akan tackle Tok Imam. Imam. Sebab duduk kat Tok Imam biasanya dapat makan. Mak, malam ni tak mana mak? Mak kata pergi masjid tu. Surau. Okey, saya ikut. Okey lah. Nak makan je. Sekadar lepas tu cukup dah. Malam ni ada makan? Ada. Tengok tuan-tuan, masalah kita kata malah, anak malah, bini malah, laki malah, pakat malah semua. Letih kita. Jangan buanglah sifat malah, gaji. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukh. Aku minta berlindung daripada sifat penakut dan sifat bakhil. Orang menakut ni jiwanya tak besar, tuan-tuan. Tapi orang yang berani ni jiwanya besar. Semalam saya pergi rasmi dan ceramah kepada satu syarikat umrah. 2 orang muda, laki bini, buat syarikat umrah. Sudah 4 tahun dah, atau 5 tahun. Dia minta saya ceramah rasmi. Saya pergilah Hotel Summit di kat USG. Kesungguhan dia datang kat pejabat saya. Saya tengok dia muda-muda sangat, umur saya ingat baru cecah 30 kalau siapa pun, muda sangat. Orang Melayu kita
Bila dia buat syarikat tu, nombor satu sekali saya tanya, saya entah ada hutang tau. Setakat ni tak ada tu. 200,000 tu, 200,000. Awak takkan tak kena masalah apa-apa? Kena. Saya kena tipu hampir 800,000. Saya terpaksa beli tiket 1.4 juta. Masalah selesai. Alhamdulillah. Saya ada bukti. Macam mana awak buat syarikat? Orang mari nak pergi Mekah, saya tak akan terima duit tunai, cek ataupun masuk dalam akaun. Kita akan tulis. Kemudian saya tak akan guna duit tu, melainkan orang tu sudah pergi baru balik, selesai dah. Maka keuntungan tu baru kita simpan. Saya kata kalau betul anda buat ni dan anda amanah, saya bagi hanya masa 5 tahun saja, anda akan menjadi gergasi perniagaan. Mampu. Yang lain ni pakai serban besar, minta maaf lah pakai serban, pakai jubah labuh. Okey, akhi menipu. Orang bayar lama dah duit. Saya malas lah nak korek orang ni, tapi pengalaman saya menjadi pakar rojok tabung haji masih ada lagi sampai sekarang. Bahagian ni, tengok ni, dengar cerita ni letih. Sebab tu saya tanya gitu. Tuan-tuan mutaakhir ni nak cari orang jujur payah, melainkan nama dia jujur. Baru jujur. Kawan saya jujur. Kita payah. Jadi menakut. Saya tengok dia berani. Kata kemungkinan. Tapi bukan berani orang panggil tanpa cerdik, tak. Berani bijak. Berani tahu. Orang Melayu yang saya baca biografi hidup dia. Bila mana satu syarikat ditawarkan oleh kerajaan Malaysia untuknya ambil alih, dia panggil pakar-pakar buat survey. Okey ke tak okey? Dia sendiri ada buah fikiran dia, buat survey. Syarikat tu syarikat PERNEC, itulah Pernek. Semua survey, tengok akaun, kewangan semua ni, kata jangan ambil, bahaya. Berat menanam. Tak boleh. Dia punya fikir, dia kata kita ambil. Mr. Penasihat dia tak ikut, tapi dia ada asas. Kalau ambil buat begini, gabung dengan hot ni, masuk hot ni, gini-gini, akhirnya dapat laba keuntungan. Berani. Kita tak, bila ambil lagi letih. Tengok. Jadi buat daripada perasaan menakut dan bakhil. Sepatutnya Nabi tak cakap bab bakhil ni. Kawan ni hutang pun tak lepas, suruh jangan bakhil. Kenapa? Kerana rahsia kaya, jangan bakhil. Rahsia kaya, jangan bakhil. Seorang Cina, saya kata 15 minit habis dah masa saya ni. Saya nak berhenti dah ni. Memang saya biasanya masuk waktu saya berhenti lagi dah, tapi dah mari jarang-jarang, dah tergamuk juga. Tak apalah, 5 minit saja lagi nak berhabis dah. Seorang Cina, dia kaya tuan-tuan. Dia cakap dengan orang-orang Melayu yang cuba kaya ni. Dia kata, lu mau kaya, gua pun mau kaya. Gua mau kaya. Gua macam lu juga, tak kaya lu. Tak kaya. Kadang-kadang kita cakap dengan seorang tu, saya macam mana kita nak kaya, dia pun kata teori Donald Trump.
teori Weishwe, teori Bill Gates, Warren Buffett, teori Al-Walid bin Talal, teori Mukesh Ambani, teori macam-macam tokoh-tokoh hak kaya sebut. Buah ni sedap ni teori ni. Sudah tu, Syekh pinjam 50 ya. Aku kau ni Marin 30 duk ayari ni Allah. Dah air dah laku bayar kau. Teori kau apa semua. Kau ni Mr. Google lah, tahu semua. Tapi hang sendiri pun tak ada tatbik. Ni masalah kita. Jadi hak tu kita tak si dengan Bakri. Jadi Cina ni kata, kalau lu nak kaya, lu kena ada 3 perkara. Pertama, lu kena kawan dengan orang kaya. Kerana sifat orang kaya ni, dia tak suka tengok kawan dia miskin. Sebab dia kena bela untuk menjadi networking, jaringan. Perniagaan besar tuan-tuan bukan berdasarkan kepada perjanjian. Perniagaan besar dan hebat bergantung kepada trust, kepercayaan. Kadang-kadang sekali pukul goh je, perjanjian 14 juta selesai lalu dah. Sekali pukul je. Syekh, luluh apa dah luluhnya? Selesai. Hak mari cek ni satu tu lain macam tu. Tu ada benda dia tak berkena tu. Tengok. Kedua, kalau lu nak kaya, lu kena jaga mak lu. Mak kita seorang je. Sebab mak ni doa dia paling ikhlas. Macam saya kata ke Ji, tu doa saya biar kaya. Ji kata apa? Pada aku doa kamu kaya, baik aku doakan aku. Tengok tu. Iyalah, bolehlah doa. Sambil-sambil tengok buku banyak tu. Lain, tapi mak ni kan doa lain tuan-tuan. Ni saya cakap umum lah, saya bukan kata apa. Dan nombor 3, lu kalau nak kaya, lu kena belanja orang. Kita pergi balik kampung ni daripada Kajang ni, balik ke Kuala Krai ataupun Grid, balik di Pengkalang Ulu, Kuala Tembeling, balik ke Si Kedah, Baling, tempat-tempat ni. Orang KL, orang Kuala Lumpur, orang Kajang balik dah. Bagus. Kita tengok sekedar tu, pada mada, pak mak, adik wang, ada tokek. Kita buat tokek. Ada apa? Allah. Bayar semua ni. Cek RM80, 85 ringgit 4%. Kita pun keluar 100. Ambil 100 ni. Ketok. Kawan tu kata, sejak bila Parkinson baru Zadi? Tuan-tuan, perkara pertama akan timbul daripada mereka ni. Apa dia kata? Saya cakap bahasa orang Melayu kita. Kayamu ni. Tengok. Kayamu, baikmu ni, betul makmu. Dia baki habis. Sepanjang hidup aku tak tengok orang baik macam mu. Kaya. Dalam ramai-ramai tu ada yang kecil mani, darah tinggi, jadi mulut tu masing. Dia ni doa tuan-tuan. Tak semata-mata kita pun jadi kaya sungguh. Orang pakat duk kata kita kaya. Takkan malaikat tak amin. Pulau-pulau tu ada pula Tok Iman situ, Tok Siok pula ada situ, duk ni pula ada. Belang-belang dia kata kaya tu, kita letak pula RM5 poket dia, tengok. Lain macam. Tapi sebenarnya itu dia. Sebab itu orang-orang yang hebat, biasa belanja tu tak. Dia tak kisah. Jadi sebab itu kalau boleh, kita kena buat macam tu. Belanja je. Bo RM20, RM30, kita belanja, kita tak apa-apa ke dananya. Dan kalau sipang RM20, RM30 tu tak akan menjadi kaya raya. Kita
kita belanja. Tapi niat kerana Allah, bukan niat nak kaya. Niat kerana Allah, niat untuk pahala. Tuan-tuan, tengok. Jadi tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi nak cakap, tapi masa dah terlewat. Saya pun hari ni yang ke-6 dah ceramah ni. Banyak rasmi ni, rasmi tu, temu sini sana, letih benar dah. Cuma tuan-tuan jangan bimbang, walaupun saya tak boleh nak ceramah panjang, saya banyak buku-buku baru kami, Syekh Abil Hasan An-Nadwi. Sebagaimana saya kata, tokoh yang banyak memecahkan pemikiran ummah. Banyak buku dia. Begitu juga kita belajar ilmu, adab belajar ilmu. Kita tahu adab belajar ilmu, macam mana kita nak nasihat anak kita belajar ilmu, kita nasihat. Buku ni saya tulis Mekah. Alhamdulillah 2 tahun lepas, bila saya dihadiahkan buku Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi, bagi saya amat penting untuk anak-anak kita suruh dia baca macam mana nak jadi orang cerdik, hafal dan sebagainya. Kerana tanya soalan saya bab solat zakat, kita telah jawab masalah ni. Solat bersuci taharah kita jawab. Dan kita nak betulkan solat, kita boleh rujuk dalam buku solat, itu mudah. Yang kami buat macam mana, kadang-kadang kita pun kena tengok balik cara kita solat. Dan satu buku bagi saya amat penting untuk kita hiasi rumah kita, Syarah Hadis 40. Hadis 40 ni saya sendiri syarah berdasarkan banyak rujukan. Nak siap ni hampir 20 tahun. Sebab tulis hari berhenti 8 bulan. Tapi memang yang ni paling lama saya tulis, payah. Biasanya saya tulis cepat biasanya, tapi ni lama. Tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku yang lain banyak sangat. Sebab bagi saya, kita selama mana kita mampu untuk menulis, mengagungkan ilmu, boleh. Soalan-soalan saya tak buka malam ni, tapi tuan-tuan boleh rujuk dalam saya punya laman web kami, www.muftiwilayahpersatuan.gov.my, di mana 2 tahun lepas kita mula ambil alih laman web ni. Pengunjung lebih kurang 20,000 orang, tapi sekarang pengunjung mencecah hampir 2 juta orang. Jadi naik tu tak tahu berapa banyak. Dan tuan-tuan boleh rujuk dalam Facebook Mufti Wilayah Persatuan. Kita ada Bayan Linnas, kita ada Isyak Fatwa, kita ada Al-Kafi Al-Fatawi, kita ada Isyak Usul Fiqh, kita ada Isyak Hadis. Kita cuba jawab paling kurang 2-3 soalan sehari. Dan mutakhir ni kita cuba jawab lebih kurang 10 soalan sehari. Jawapan tu bukan mana boleh tak boleh tak, kita jawab dengan dalilnya, dengan rujukannya satu persatu. Dan Alhamdulillah nampak sambutan yang amat luar biasa. Cuma masa kita amat terhad, saya perlukan kepada sokongan-dokongan daripada ramai sahabat-sahabat. Jadi saya sentiasa bekerja-kerja dengan masa lah. Memang itu yang datang ke pejabat pula, boleh katakan 4-5 kumpulan sehari. Dan macam-macam lagi. Tapi itu menambahkan lagi seri semangat kita untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita ni dengan seterbaik mungkin. Saya rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa saya guna kasar, tak sesuai dengan khalayak semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din Allahumma ja'alna min al-jannati wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.